Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5 KSSM bab 7 membina kesejahteraan negara dengan tajuk kecilnya Rukun Negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk Rukun Negara sebagai tonggak kesejahteraan negara, ada 3 perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, sejarah pembentukan Rukun Negara. Yang kedua, matlamat Rukun Negara. Dan yang ketiga, prinsip Rukun Negara. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, sejarah pembentukan Rukun Negara dulu. Rukun Negara dibentuk selepas peristiwa 13 Mei 1969. Ingat tak? Bila Rukun Negara dibentuk? Selepas peristiwa 13 Mei 1969. Pembentukan Rukun Negara hasil daripada perbincangan dan pemikiran Majlis Perundingan Negara. Ya, Majlis Perundingan sebab berlaku rundingan antara kaum. Jadi majlis apa yang telah membincang dan memikirkan tentang Rukun Negara iaitu Majlis Perundingan Negara, singkatannya MAPEN, yang dibentuk oleh Mageran pada 29 Januari 1970. Jadi siapa yang membincang dan memikirkan tentang Rukun Negara? MAPEN, iaitu Majlis Perundingan Negara. Siapa yang menubuhkan Majlis Perundingan Negara ni? Mageran, iaitu Majlis Gerakan Negara pada 29 Januari 1970. Rukun Negara telah diisytiharkan secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970. Jadi untuk sejarah pembentukan Rukun Negara ada 3 perkara yang wajib pelajar-pelajar ketahui. Yang pertama, bila Rukun Negara dibentuk? Dia dibentuk selepas peristiwa 13 Mei 1969. Yang kedua, siapa yang menjadi pemikir dan membincangkan tentang Rukun Negara? Yang jadi pemikir dan membincangkan Rukun Negara ialah Majlis Perundingan Negara, singkatannya MAPEN. Dan bila ianya diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. 3 perkara tu. Selepas peristiwa 13 Mei 1969, dibincang dan dipikir oleh Majlis Perundingan Negara. Majlis Perundingan Negara yang membincang dan memikirkan tentang Rukun Negara. Yang ketiga, diisytihar pada 31 Ogos 1970. 3 perkara tu wajib ingat. Okey, seterusnya kita lihat matlamat Rukun Negara. Ada 5 perkara yang wajib diketahui. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang liberal. Yang kedua, mewujudkan negara bersatu. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang demokratik. Yang keempat, mewujudkan masyarakat yang progresif. Yang kelima, mewujudkan masyarakat yang adil. Jadi semua sekali ada berapa matlamat Rukun Negara? 5 matlamat. Dia punya formula 5 bersatu dengan produser adil. 5 bersatu dengan produser apa? Produser adil. Okey, tengok dengan formula. 5 merujuk kepada liberal persamaan pada huruf LI. 5 liberal iaitu masyarakat yang liberal. Bersatu merujuk kepada bersatu juga iaitu negara bersatu. Dengan merujuk kepada demokratik persamaan pada huruf DE. Dengan demokratik iaitu masyarakat demokratik. Kemudiannya bukan program tapi producer. Producer. Bukan program. Cikgu tersalah type di situ, dia bukan program tapi producer. Producer merujuk kepada pro juga iaitu progresif. Jadi producer merujuk kepada apa? Progresif. Masyarakat yang progresif. Dan adil merujuk kepada apa? Merujuk kepada adil juga iaitu masyarakat yang adil. Jadi 5 bersatu dengan produser adil. 5 ni merujuk kepada cerita hantu Kak Limah. Jadi Kak Limah lah ni bersatu dengan siapa? Bersatu dengan produser adil. Produser tu nama adil. Jadi 5 merujuk kepada masyarakat yang liberal. Bersatu merujuk kepada negara yang bersatu. Dengan merujuk kepada demokratik. Produser merujuk kepada progresif. Dan adil merujuk kepada masyarakat yang adil. Ingat tak? Apa formula matlamat Rukun Negara? 5 bersatu dengan produser adil. Okey, dan last sekali kita lihat prinsip Rukun Negara. Bila disebut prinsip Rukun Negara, setiap pagi para pelajar akan berikhras setia tentang prinsip Rukun Negara. Baiklah, kita sama-sama ikhras sekali lagi. Prinsip yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Prinsip yang keempat, kedaulatan undang. Dan prinsip yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Jadi ingat 5 prinsip Rukun Negara yang selalu kita ikhras
taat setia setiap kali perhimpunan rasmi di sekolah. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Bila disebut Tuhan, semua masyarakat mempunyai Tuhan. Semua agama mempunyai Tuhan. Jadi Tuhan ni merujuk kepada agama. Semua agama mempunyai Tuhan. Jadi agama dapat membentuk kepribadian yang baik ke arah keharmonian kaum. Ingat, agama dapat membentuk apa? Membentuk kepribadian yang baik. Jadi di Malaysia, dalam perlembagaan Malaysia telah menetapkan agama Islam sebagai agama rasmi dan agama lain boleh diamalkan dengan aman. Ingat, yang pertama, agama dapat membentuk kepribadian yang baik. Bila disebut agama di Malaysia, agama rasmi adalah agama Islam, agama lain boleh diamalkan. Jadi masyarakat perlu memahami ataupun menghormati ataupun bertoleransi dalam aspek agama. Jadi semua masyarakat, apa tanggungjawab setiap masyarakat adalah agama, menghormati kepada agama-agama yang ada di Malaysia. Jadi 3 perkara yang wajib ingat. Yang pertama, bila disebut Tuhan, Tuhan merujuk kepada agama sebab semua agama ada Tuhan. Jadi agama dapat membentuk kepribadian. Yang kedua, bila disebut agama di Malaysia, agama rasmi, agama Islam, agama lain boleh diamalkan. Jadi apa tanggungjawab masyarakat dalam negara Malaysia? Menghormati ataupun memahami ataupun bertoleransi sesama agama. Okey, yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Bila disebut raja, jadi Malaysia ni mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Ingat, bila disebut raja, Malaysia ni mengamalkan pemerintahan apa? Raja berperlembagaan. Jadi raja ni menjadi simbol penyatuan dan perpaduan kaum. Dia menyatukan kaum dan dia juga yang mewujudkan perpaduan kaum. Jadi raja menjadi 2 simbol penyatuan dan perpaduan kaum. Bila disebut raja, jadi apa tanggungjawab rakyat? Rakyat perlu taat dan setia kepada raja dan negara. Bila disebut raja, wajib ada rakyat. Jadi kalau raja ni menjadi simbol penyatuan dan perpaduan kaum, apa pula tanggungjawab rakyat? Rakyat mesti taat dan setia kepada raja. Okey, yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Bila disebut perlembagaan, perlembagaan ini merujuk kepada undang-undang tertinggi ataupun keagungan undang-undang. Jadi perlembagaan ini undang-undang yang tertinggi. Fungsi perlembagaan adalah memberi perlindungan dan hak kepada setiap anggota masyarakat dalam negara. Tugas perlembagaan adalah untuk memberi perlindungan dan hak kepada setiap anggota masyarakat dalam negara. Jadi bila disebut perlembagaan, apa tanggungjawab rakyat dalam perlembagaan? Rakyat perlu patuh atau terima ataupun pertahankan perlembagaan negara. Apa tanggungjawab rakyat terhadap perlembagaan? Patuh kepada perlembagaan. Sebab apa perlu patuh? Sebab perlembagaanlah yang akan melindungi dan akan memberikan hak kepada setiap anggota dalam masyarakat. Okey, seterusnya adalah kedaulatan undang-undang. Bila disebut kedaulatan undang-undang, apa tanggungjawab rakyat? Rakyat perlu menghormati undang-undang dengan tidak melakukan kesalahan jenayah dan menyokong penguatkuasaannya. Ada 3 tanggungjawab rakyat terhadap kedaulatan undang-undang. Yang pertama, tidak melakukan kesalahan jenayah. Yang kedua, menghormati undang-undang dengan cara tidak melakukan kesalahan jenayah. Dan ketiga, menyokong penguatkuasaannya. 3 tu menghormati, tidak melakukan kesalahan jenayah dengan menyokong penguatkuasaannya. Selain itu juga rakyat bertanggungjawab mempertahankan ataupun memelihara kedaulatan undang daripada dicabar oleh mana-mana pihak demi keamanan dan keharmonian negara. Yang paling penting pelajar kena ingat, bila disebut kedaulatan undang, apa tanggungjawab rakyat? Perlu menghormati kedaulatan undang tersebut, tidak melakukan kesalahan jenayah dan menyokong penguatkuasaannya. Itu yang wajib ingat. Dan last sekali adalah kesopanan dan kesusilaan. Bila disebut kesopanan dan kesusilaan, ianya merujuk kepada nilai-nilai murni. Betul ke kesopanan dan kesusilaan itu nilai-nilai murni? Ya, kesopanan, kesusilaan adalah nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni ini perlu ada pada setiap rakyat Malaysia seperti bersopan santun. Nama pun kesopanan. Kesopanan merujuk kepada sopan, iaitu sopan santun, hormat, menghormati dan berakhlak mulia. Susila, orang yang sangat berakhlak mulia. Melalui nilai-nilai murnilah dapat menjamin hubungan yang baik sesama kaum dan melahirkan suasana yang harmoni. Ya, bila ada nilai-nilai murni seperti sopan santun akan mewujudkan hubungan yang baik. Bila kita sopan santun, kita hormat menghormati, akan mewujudkan hubungan yang baik dan suasana yang harmoni.
Jadi kesimpulannya semua sekali ada berapa prinsip? 5 prinsip. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Ingatlah bila disebut Tuhan, Tuhan merujuk kepada agama. Semua agama mengajar tentang kepribadian mulia. Yang kedua, prinsip yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Bila disebut raja, Malaysia ni mengamalkan pemerintahan raja berperlembagaan. Bila disebut raja, apa tanggungjawab rakyat? Patuh dan taat kepada raja. Taat, setia kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Bila disebut perlembagaan adalah undang-undang tertinggi. Apa tanggungjawab rakyat? Patuh pada perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Bila disebut kedaulatan undang, apa tanggungjawab rakyat? Perlu menghormati, tidak melakukan kesalahan jenayah dan juga menyokong penguatkuasaannya. Dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan ini merujuk pada nilai-nilai murni yang perlu ada pada setiap rakyat. Bila semua rakyat ada nilai-nilai murni seperti sopan santun, akan mewujudkan hubungan yang baik dan mewujudkan suasana yang harmoni dalam masyarakat. Okey, kita lihat contoh soalan objektif. Soalan nombor 1. Rukun negara diperkenalkan pada 31 Ogos 1970. Kesan daripada A. Darurat, B. Rusuhan kaum, C. Politik tidak stabil dan D. Kejatuhan ekonomi. Mana satu jawapannya pelajar-pelajar cikgu? Ya, B. Rusuhan kaum. Pandainya. Okey, soalan nombor 2. Pembentukan rukun negara hasil daripada pembincangan dan pemikiran. A. Majlis Gerakan Negara, B. Majlis Muhibah Negara, C. Majlis Perpaduan Negara dan D. Majlis Perundingan Negara. Okey, mana satu jawapannya pelajar-pelajar cikgu? Ya, D. Majlis Perundingan Negara. Pandainya. Okey, soalan nombor 3. Antara berikut yang manakah merujuk kepada matlamat rukun negara? Apa kehendak soalan? Matlamat rukun negara. Ingat lagi tak? Matlamat rukun negara ada formula tak? Ada. Apa formulanya? 5 bersatu dengan produser adil. Okey, pilihan jawapan 1 Roma masyarakat liberal, 2 Roma masyarakat sekular, 3 Roma masyarakat komunis, 4 Roma masyarakat progresif. Okey, pilihan jawapannya A 1 2, B 1 4, C 2 3 dan D 3 dan 4. Baiklah, mana satu jawapan yang betulnya pelajar-pelajar cikgu? Ya, 1 dan 4. B. Pandainya. Okey, soalan nombor 4. Apakah fungsi perlembagaan dalam prinsip rukun negara yang ketiga? Apa kehendak soalan? Fungsi perlembagaan. 1 Roma memastikan politik yang stabil, 2 Roma membantu meningkatkan ekonomi, 3 Roma memberi hak kepada semua masyarakat dalam negara, 4 Roma menjamin perlindungan kepada setiap anggota masyarakat. A 1 2, B 1 4, C 2 3 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu jawapannya pelajar-pelajar cikgu? Ya, 3 dan 4. D. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, last sekali soalan objektif nombor 5. Dalam prinsip rukun negara yang kedua, raja menjadi simbol. 1 Roma perpaduan, 2 Roma penyatuan kaum, 3 Roma politik yang stabil, 4 Roma peningkatan ekonomi. Okey, pilihan jawapannya A 1 2, B 1 4, C 2 3 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu pilihan jawapannya pelajar cikgu? Ya, A 1 dan 2. Pandainya. Okey, last sekali kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488 iaitu 20 markah. Okey, soalan A dulu. Soalan A ditanya apakah matlamat rukun negara? Apa kehendak soalan? Matlamat rukun negara. Ada formula tak matlamat rukun negara? Ada. Apa formulanya? 5 bersatu dengan pengarah dengan produser adil. Okey, untuk jawab soalan esei seperti biasa ambil balik pembuka soalan. Matlamat rukun negara ialah mewujudkan masyarakat liberal titik. Kedua, lepas titik ingatlah wajib letak penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak menggunakan nombor iaitu kedua. Kedua, negara bersatu. Lepas kedua, ketiga, mewujudkan masyarakat demokratik. Lepas ketiga, keempat, mewujudkan masyarakat progresif. Ada lagi tak? Ada lagi satu. Ingat balik formula. 5 bersatu dengan produser adil. Adil adalah mewujudkan masyarakat yang adil. Okey, soalan B ditanya. Terangkan prinsip rukun negara. 8 markah. Bila disebut prinsip rukun negara, semua ada berapa prinsip? 5 prinsip. Okey, untuk memulakan jawapan soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Prinsip rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Titik. Bila disebut Tuhan, Tuhan merujuk kepada agama. Setiap agama ada Tuhan. Jadi agama dapat membentuk kepribadian yang baik ke arah keharmonian kaum. Islam agama rasmi dalam persekutuan dan agama lain boleh diamalkan dengan aman. Justru masyarakat perlu memahami ataupun menghormati ataupun bertoleransi dengan agama lain. Okey,
Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan penanda wacana. Selain itu, di samping itu seterusnya. Di sini cikgu nak ajar menggunakan penanda wacana number, iaitu prinsip kedua ataupun kedua koma. Ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Hal ini kerana Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan, di mana raja menjadi simbol penyatuan dan perpaduan kaum. Oleh itu, rakyat perlu taat dan setia kepada raja dan negara. Sampai situ sajakah prinsip rukun negara? Ada 3 lagi. Ingat balik. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi. Apa tanggungjawab rakyat? Patuh kepada perlembagaan. Yang ketiga, kedaulatan undang-undang. Jadi bila disebut kedaulatan undang-undang ni, apa tanggungjawab rakyat? Rakyat perlu menghormati undang-undang, tidak melakukan kesalahan jenayah dan juga menyokong penguatkuasaannya. Dan yang keempat, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan ni adalah merujuk pada nilai-nilai murni yang baik seperti sopan santun. Jadi akan mewujudkan hubungan yang baik dalam masyarakat, menjamin kehidupan yang harmoni dalam masyarakat. Okey, last sekali soalan kebat ditanya, bagaimanakah anda mengamalkan prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian? Berikan penjelasan anda. Apakah anda soalan? Bagaimanakah merujuk pada cara mengamalkan prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian. Okey, untuk memulakan soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Cara saya mengamalkan prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian ialah berpegang teguh kepada agama dan kepercayaan. Hal ini, huraian bermula berkaitan hal ini. Hal ini kerana agama dapat membentuk kepribadian yang mulia. Contohnya berakhlak mulia, hormat menghormati dan bertolak ansur. Last sekali kesannya, keamanan negara dapat dikekalkan. Ingat untuk soalan kebat yang cikgu ajak mesti dapat perkara. Isi yang pertama, yang kedua ada huraian. Huraian bermula berkaitan hal ini. Yang ketiga ada contoh, bermula berkaitan contohnya. Yang keempat, kesan, bermula berkaitan kesannya. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan number, iaitu cara kedua ataupun kedua aja koma. Cara kedua ialah tidak derhaka kepada raja dan negara. Contohnya tidak menghina institusi raja. Hal ini agar rakyat dapat menumpukan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong dan negara. Kesannya, perpaduan kaum dapat dipelihara. Lepas cara yang kedua, cara yang ketiga ialah mematuhi perlembagaan negara. Huraiannya, hal ini dengan tidak mempertikaikan kandungan perlembagaan negara. Contohnya, tidak mempertikaikan hak keistimewaan orang Melayu. Last sekali, kesannya menjamin kehidupan yang sejahtera. Di sini sengaja cikgu tambah sampai 3 isi. Sebab apa? Sebab cikgu nak membantu pelajar mempunyai kepelbagaian jawapan. Sekadar 2 isi pun dah cukup 8 markah penuh. Okey, hanya sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.